Parti mana dikelilingi perasuah? Pada 23 Ogos lalu, panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ke atas bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak berhubung penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, Mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Panel itu turut dianggotai Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Tengku Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Datuk Nalini Padmanathan, Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Kemarin 1 September, Datin Seri Rosmah Mansor pula didapati bersalah atas tuduhan rasuah berkait projek tenaga solar Sekolah Luar Bandar Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Hakim Mahkamah Tinggi Zaini Mazlan memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kesnya melampaui keraguan nasabah. Rosmah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan dan denda RM970 juta. Najib dan Rosmah merupakan ikon UMNO, rakan kerjasama PAS menerusi Piagam Muafakat Nasional yang dimeterai pada 14 September 2019 kononnya atas nama Penyatuan Ummah. Pada hari yang sama, Harakah Daily menerbitkan rencana yang ditulis oleh Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Dr. Muhammad Zudi Marzuki dengan tajuk PH dikelilingi golongan pemberi rasuah. Sebahagian besar rasuah di Malaysia sangat berkait rapat dengan industri maksiat yang melibatkan kegiatan perjudian sama ada berlesen atau tidak berlesen, pusat-pusat hiburan seperti kelab malam, ejen-ejen pinjaman riba dan seumpamanya. Industri maksiat ini pula bergantung rapat dengan kegiatan ekonomi gelap yang meliputi kegiatan haram seperti penyeludupan, pengedaran dadah, pelacuran, pemerdagangan manusia, gangsterisme dan lain-lain. Kata Zudi tanpa menyebut sumbernya. Zudi seterusnya mendakwa tindakan kerajaan melaksanakan sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST mendorong pemain-pemain industri dosa dan ekonomi gelap mengalihkan sokongannya kepada pembangkang. Dakwaan ini juga mengarut kerana sehingga hari ini tidak ada pemimpin politik Pakatan Harapan yang dihukum atas pertuduhan mengambil rasuah daripada pemain-pemain industri maksiat ini. Yang kita sering baca di dadar akhbar ialah berita pegawai penguat kuasa yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana dipercayai menerima rasuah bagi melindungi pusat judi. Zudi kena tunjuk bukti jika penguat kuasa yang dicekup SPRM ini balaci Pakatan Harapan untuk bersekongkol dengan pemain-pemain industri maksiat. Jika tiada, ia jadi fitnah dan fitnah itu berdosa. Sebaliknya, Zudi dengan mudah mengaitkan isu industri maksiat ini dengan Pakatan Harapan yang turut dianggotai parti yang dikuasai oleh orang Islam iaitu Amanah dan Keadilan. Dakwaan ini terkandung dalam hujahnya apabila beliau mengaitkan isu ini dengan usul persendirian rang undang-undang RUU bagi meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau RUU 355 yang dibawa oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada tahun 2016. Sekiranya hukum syariah didaulatkan dan Mahkamah Syariah diperkasakan, kegiatan industri dosa dan ekonomi gelap boleh lumpuh disebabkan kehilangan pelanggan-pelanggan. Mahu tidak mahu, bagi pemain industri dosa dan ekonomi gelap, usul untuk meminda RUU 355 mesti dihalang. Bagi menghalang pindaan RUU 355 ini, mereka bertenggek kepada parti-parti politik tertentu untuk menentang langkah yang diambil oleh PAS dengan menggunakan pelbagai alasan, termasuklah alasan perkauman. Kelakarnya, RUU 355 telah ditangguhkan tanpa peluang untuk perbahasan. Hari ini, Zudi menuding jari kepada Pakatan Harapan kononnya dikelilingi oleh perasuah yang menyuburkan pemain-pemain industri dosa dan ekonomi gelap. Untuk menentang PAS dalam arena politik, mereka mengelilingi musuh politik utama PAS iaitu PH. Pemain-pemain industri dosa dan ekonomi gelap inilah yang ramainya tergolong sebagai pemberi rasuah. Apabila Presiden PAS menyerang mereka, PH yang dikelilingi oleh mereka pun jadi kepanasan. Jom channel cadang, Zudi bercakap depan cermin dan jawab dengan jujur siapa yang menangguhkan RUU 355. Bukan Pakatan Harapan, tetapi yang di-Pertua Dewan Rakyat ketika itu, Tan Sri Pandikar Amin Mulia dengan persetujuan Abdul Hadi sendiri. RUU 355 dan hudud ditentang hebat oleh MCA dan MIC, Sekutu UMNO, Rakan Muafakat Nasional PAS dan Rakan Perikatan Nasional Gerakan. Malah, Gerakan pernah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran Mahkamah Persekutuan untuk mencabar kesahihan enakmen Kanun Jenayah Syariah 11/1993, pindaan 2015 atau hudud di bawah perlembagaan pada 8 Mei 2015.
Semangat RUU 355 yang selama ini sunyi sepi cuba dibakar semula dengan memfitnah Pakatan Harapan dikelilingi perasuah kerana pilihan raya umum ke-15 akan diadakan bila-bila masa. Berfikirlah dengan akal, bukan dengan perasaan yang bergelumang kebencian melampau. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.